Weh, nanti dulu. Jangan skip video ni. Kalau korang suka dengan fakta menarik yang berada di kedudukan 5 teratas, korang boleh pergi ke YouTube channel paling top. Jangan lupa subscribe tau. Bukan kena bayar pun. Ramai orang suka pergi bercuti untuk hilangkan stres. Kenangan manis ketika bercuti di hotel merupakan perkara yang sangat menyeronokkan. Tambahan pula, dilayan begitu mesra oleh pekerja hotel yang sentiasa terukir senyuman di bibir. Tetapi untuk kes kali ini, ada sesuatu yang mencurigakan apabila seorang tetamu hotel turun ke bawah aras hotel menuju ke kaunter pembayaran dan membayar bil hotel serta memulangkan kunci bilik. Apa yang menghairankan adalah ada kesan seperti terbakar di kunci bilik tersebut. Apa yang terjadi sebenarnya? Ketika menyerahkan kunci bilik, tetamu hotel ini kelihatan seperti dalam keadaan cemas. Ini membuatkan pekerja hotel tersebut merasakan ada sesuatu yang tidak kena dengan situasi pada ketika itu. Raut wajah tetamu hotel itu dalam keadaan pucat dan dalam keadaan yang tergesa-gesa ingin keluar dari hotel tersebut. Selepas 1 jam lebih kemudian, loceng kebakaran di hotel tersebut tiba-tiba berbunyi. Rupa-rupanya ada satu kejadian kebakaran bilik dan pekerja hotel pun terus bergegas ke bilik tersebut. Pekerja hotel menemui bilik bernombor 321 telah dipenuhi dengan asap. Tanpa membuang masa, bilik itu dirempuh masuk. Pekerja hotel mendapati penghawa dingin dalam bilik tersebut telah tercabut dan berada di atas lantai. Apa yang lebih mengejutkan adalah kelihatan seseorang berada di atas katil. Dengan bantuan rakan-rakan sekerja, api berjaya dipadamkan. Lebih menyedihkan, mangsa di atas katil itu telah ditemui mati. Tanpa membuang masa, polis pun dihubungi untuk dilaporkan tentang kejadian tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi kepada mangsa di atas katil itu? Adakah mangsa dibunuh atau terkurung di dalam bilik tersebut? Apa yang lebih menghairankan adalah bilik yang terbakar itu merupakan bilik yang sama diduduki oleh tetamu hotel yang baru check out tadi. Kemudian, tetamu itu pun dicari di sekitar hotel, tetapi malangnya tetamu hotel tersebut sudah pun tidak kelihatan. Tidak lama kemudian, pegawai penyiasat polis Diraja Malaysia PDRM tiba di tempat kejadian. Pegawai penyiasat menemui ada kesan terbakar pada tangan dan kaki mangsa. Mangsa yang ditemui terbaring di atas katil tersebut merupakan seorang wanita. Pihak polis berjaya menemui satu bekas tertulis Helix berwarna biru tanpa penutup dan juga satu beg plastik berwarna merah. Bekas Helix tersebut dijumpai berhampiran dengan lift hotel, manakala penutupnya pula ditemui di atas tangga. Terdapat 4 puntung rokok yang ditemui di dalam beg plastik merah tersebut. Pihak polis mengarahkan semua barang yang mencurigakan itu tidak disentuh sebelum pegawai forensik tiba. Pasukan forensik kemudian diarahkan ke tempat kejadian. Berkemungkinan kes yang terjadi ini adalah kes bunuh. Setelah tiba di tempat kejadian, pegawai forensik kemudian mengambil 2 puntung rokok untuk analisa DNA. Ketua pasukan forensik tidak menolak kemungkinan kes ini adalah kes membunuh diri setelah melihat pada keadaan bilik dan mangsa ditemui. Setelah selesai siasatan, mangsa kemudian dibawa ke hospital. Pakar patologi forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang iaitu Dr. Nurliza Abdullah menjalankan bedah siasat ke atas mayat mangsa. Mangsa disahkan mati kerana mengalami deep coma akibat asfiksia iaitu kelemasan. Menurut Dr. Nurliza, penyebab kematian mangsa disebabkan oleh asfiksia dengan edema paru-paru akut akibat daripada mati lemas yang dialami oleh si mati. Keputusan bedah siasat merumuskan mangsa dicekik dan dilemaskan dengan bantal. Keterangan pakar patologi juga menunjukkan bahawa mangsa masih hidup ketika api dinyalakan dan asap sekadar untuk mempercepatkan kematiannya. Pakar patologi menyatakan mangsa telah dibunuh. Menurut Dr. Nurliza juga, terdapat 14 hirisan luka di bahagian kepala dan leher mangsa serta 15 hirisan luka di tangan. Selain itu, terdapat juga pendarahan yang teruk pada selaput otak mangsa. Usaha mencari suspek kemudian giat dijalankan. Suspek iaitu tetamu hotel yang keluar tergesa-gesa pada hari kejadian itu telah ditemui dan ditahan polis.
Suspek yang bernama Rusman Sulaiman 42 tahun didakwa membunuh dan membakar Sherin Liao E 36 tahun di bilik nombor 321 Penmore Villa Hotel, Lebuh Turi di luar Persiaran Raja Muda Musa, Klang, Selangor antara jam 10 pagi dan 11 pagi pada 3 Februari 2002. Setelah disiasat, mangsa merupakan kekasih kepada tertuduh. Untuk pengetahuan, Rusman sudah pun berkahwin dan mempunyai 2 orang anak. Apa yang lebih mengejutkan, Rusman mengatakan isterinya yang membunuh mangsa. Adakah benar dakwaan tertuduh terhadap isterinya itu? Difahamkan, pada tarikh 2 Februari 2002, Rusman telah menjemput kekasihnya Sherin dari stesen komuter Klang sekitar jam 9 malam dan kedua-dua mereka menghabiskan masa malam mereka di hotel yang ditempah atas namanya. Sherin Liao E merupakan seorang pegawai perkapalan, manakala Rusman Sulaiman pula adalah seorang ejen perkapalan. Pada keesokan harinya, mereka berdua bertengkar kerana Sherin mahu Rusman menceraikan isterinya. Dalam pertengkaran itu, Rusman pun menampar Sherin dan dia terjatuh di atas katil di bilik hotel. Rusman kemudian melilit kain tuala di leher Sherin dan menekuk bantal di muka Sherin selama beberapa minit. Memikirkan Sherin telah mati, Rusman menghubungi isterinya dan memintanya untuk mendapatkan petrol dengan harga RM5. Setelah isterinya memberikan petrol, Rusman menuang minyak petrol itu di atas katil hotel dan membakarnya. Dia kemudian meninggalkan bilik hotel tersebut setelah mengambil beg tangan Sherin yang berisi 3 bentuk cincin, telefon bimbit, anting-anting, barang kosmetik dan kad bank. Rusman membuang beg tangan kekasihnya itu ke dalam longkang di Jalan Kapar, iaitu berhampiran dengan ladang kelapa sawit. Beberapa hari kemudian, Rusman menjual barang kemas kepunyaan Sherin di sebuah kedai di Jalan Lok Yu dengan harga RM647. Rusman Sulaiman dibicarakan di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Mahkamah Tinggi memutuskan Rusman bersalah atas kesalahan membunuh Sherin Liao E. Dakwaan tertuduh yang mengatakan isterinya yang membunuh mangsa ditolak mahkamah. Ini kerana tiada bukti yang menunjukkan isterinya adalah individu terakhir yang berjumpa dengan mangsa. Tetapi sebaliknya, tertuduh adalah individu terakhir yang berjumpa dengan mangsa. Penemuan air mani tertuduh di dalam bilik hotel tersebut menguatkan lagi bukti kes. Sebelum kejadian bunuh berlaku, tertuduh telah melakukan hubungan seks bersama mangsa. Bekas Helix yang mengandungi petrol itu telah dibawa oleh tertuduh sendiri masuk ke dalam bilik hotel. Yang menjadi persoalan adalah 2 puntung rokok yang ditemui di dalam beg plastik merah tersebut. Keputusan analisa terhadap 2 puntung rokok itu tidak menemui DNA tertuduh. Tetapi, ketiadaan DNA pada puntung rokok tersebut tidak mencacatkan kes. Walaupun tanpa puntung rokok, terdapat banyak bukti untuk mewujudkan kehadiran tertuduh di tempat kejadian, merujuk kepada kes Abdul Aziz Lela lawan pendakwa raya. Ketika perbicaraan mahkamah, Rusman berkata, "Selepas 10 minit, saya nyalakan api dengan mancis." Rusman juga berkata, "Dia adalah isteri saya tidak mahu dia ditangkap kerana sayalah orang yang membakar bilik." Bekas Helix yang mengandungi petrol itu diberikan kepada tertuduh oleh isterinya di luar hotel. Isterinya mengatakan yang dia tidak tahu langsung tentang rancangan suaminya untuk membakar bilik hotel tersebut dan membunuh mangsa. Isteri Rusman dalam keterangannya berkata pada hari kejadian, kereta Rusman kehabisan petrol dan dia membantu membeli petrol untuk suaminya itu. Kenyataan isteri Rusman yang mengatakan dia tidak berada di hotel tersebut pada hari kejadian telah membebaskannya daripada dakwaan terlibat dalam pembunuhan itu. Sungguh pun Rusman mendakwa isterinya bersubahat. Keputusan Mahkamah Tinggi disahkan oleh Mahkamah Rayuan. Rusman Sulaiman memang terbukti bersalah membunuh Sherin Liao E. Pada Mei 2012, kes ini dibawa ke mahkamah tertinggi iaitu Mahkamah Persekutuan. Tertuduh menegaskan yang dia memang tidak membunuh mangsa tetapi tetap menyalahkan isterinya. Hujahan tertuduh ini ditolak hakim mahkamah. Panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara pada ketika itu iaitu Yang Amat Arif Tan Sri Arifin Zakaria memutuskan tertuduh bersalah di atas kesalahannya itu. Hukuman gantung sampai mati telah dikenakan kepada Rusman Sulaiman. Setelah melalui pemeriksaan bukti yang maksimal, tidak ada kesilapan dalam keputusan Mahkamah Tinggi bahawa pihak pendakwaan telah membuktikan kes yang tidak diragukan lagi. Rusman Sulaiman didapati bersalah membunuh Sherin Liao E.
Penghakiman penuh kes ini boleh dirujuk dalam kes Rusman Sulaiman lawan pendakwa raya 2018 MLJ 194 Mahkamah Persekutuan Putrajaya.